Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat pada muka surat 50. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau dengan seluruh ilmu orang salih sehingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan tempat-tempat peraliran fikir itu ada banyak, yang di antaranya dan yang paling mulia sekali iaitu bertafakur pada keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa serta kesan-kesan kekuasaannya yang batin dan lahir, dan bukti-bukti yang ditunjukkannya pada kerajaan bumi dan langitnya. Tafakur semacam ini akan menambahmu makrifat tentang zat Allah, sifat-sifatnya dan asma'-asma'nya. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mendorong kita untuk memerhatikan semua ini dengan firman-Nya, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Lihatlah kamu apa yang terdapat pada semua langit dan bumi itu. Jangan lupa pula bahawa anda sendiri termasuk di antara keajaiban ciptaannya. Maka mulakanlah tafakur pada dirimu ini sendiri. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu terdapat banyak bukti-bukti bagi orang-orang yang meyakini, dan pada diri kamu, mengapa kamu tidak memerhatikannya? Baik bertafakur pada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, mengapa tidak bertafakur pada kekurniaan Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya yang disampaikan kepadamu, kemudian dengan berbagai-bagai nikmat yang dicurahkan ke atasmu. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah tentang kurniaan Allah itu, moga-moga kamu akan berbahagia. Firman-Nya lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mahu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Firman-Nya lagi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat yang mencucuri kamu adalah daripadanya. Ingatlah bahawa buahnya tafakur itu terpenuhnya hati dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tersibuknya lisan dengan mensyukurinya secara batin dan lahir sebagaimana yang dikehendaki dan diridai olehnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan, diberikan kita peluang untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu dalam taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan kita ke dalam majlis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pemberiannya dengan diberikan kita kebolehan untuk mendengar, memberikan perhatian kepada apa yang disampaikan daripada firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada perkara yang layak untuk diberikan perhatian yang sempurna selain daripada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selain daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana waman asdaqu minallahi haditha, tidak ada perkataan yang lebih jujur, yang lebih benar daripada perkataannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perkataan daripada makhluk-makhluk ni yang lebih tepat dan benar melainkan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur mengikut hawa nafsunya, akan tetapi ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam bab ini Imam Haddad mengingatkan kita tentang kelebihan tafakur, yang mana ianya merupakan ibadah yang dilakukan oleh akal fikiran kita. Sebagaimana setiap anggota itu mempunyai tugasan-tugasan ataupun ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan ataupun untuk ditunaikan. Antaranya mata untuk memandang daripada keindahan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, telinga untuk mendengar daripada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada mendengar daripada bacaan Al-Quran, mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar daripada perkataan-perkataan yang akan menambahkan kecintaan terhadap Allah, menambahkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya tangan adalah untuk memegang daripada Al-Quran, memegang daripada kitab-kitab hadis, yakni membantu orang lain dan memberikan manfaat kepada orang lain melalui tangan. Begitu juga dengan kaki, begitu juga ibadahnya perut adalah dengan makan makanan yang halal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya lidah untuk berzikir dan sebagainya. Maka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh akal fikiran adalah untuk bertafakur. Jadi di sini Imam Haddad menerangkan kepada kita apakah jalan-jalan ataupun apakah perkara-perkara yang boleh kita bertafakur dengannya. Apakah perkara-perkara yang boleh kita bertafakur dengannya? Maka yang pertama di sini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah untuk kita bertafakur tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana buahnya tafakur, buahnya ibadah tafakur ini akan menambahkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menajamkan lagi fikiran kita ini terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inzuru madza fis samawati wal ard, lihatlah apa yang terdapat di atas muka bumi ini dan apa yang terdapat di atas langit, ataupun apa yang berada di 7 petal langit dan di 7 petala bumi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, antaranya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu melihat kepada unta bagaimana ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ia ditegakkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung ganang dan bukit bukau bagaimana ianya dipasak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana tidakkah kamu melihat kepada bumi ini bagaimana ianya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua menguatkan ke dalam hati kita akan keyakinan terhadap kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan di dalam hati kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan dalam hati kita keyakinan akan sempurnanya ciptaan Allah, sempurnanya pentadbiran Allah, sempurnanya segala perkara yang telah diciptakan ataupun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diingatkan kita untuk antara nikmat-nikmat Allah ataupun antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah tubuh badan kita sendiri. Yang ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan tubuh badan kita ini bergerak dengan mudah. Yakni gadgets yang berada ataupun prosesor yang ada di dalam fikiran kita ini dapat menggerakkan tubuh badan kita ini tanpa ada hang, tanpa perlu ada reboot, tanpa perlu untuk di-upgrade dan sebagainya. Berapa tahun kita telah gunakan akal fikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tak perlu untuk nak di-update, tukar Intel 3, Intel 5, Intel 7 ataupun prosesornya, di-upgradekan RAM-nya dan sebagainya, ditambah graphic card untuk mata sehingga kita dapat lihat dengan lebih jelas dan sebagainya. Subhanallah, ini semua wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat bagaimana mata kita berkelip tanpa kita perlu berfikir? Semua perkara berjalan spontaneously, yakni secara spontan, yakni semuanya bergerak dengan sangat pantas sehingga ianya tidak perlu untuk difikirkan ataupun
Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita mampu untuk duduk berfikir tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki kita, yakni jenis-jenis rambut ataupun bulu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, ada yang sesuai untuk, ada yang panjang, dia punya jangka untuk memanjang itu ada yang dalam seminggu panjang, dalam sebulan panjang dan sebagainya. Ada yang tak panjang kerana apa? Itu semua untuk memudahkan daripada kehidupan manusia. Begitu juga dengan kulit kita, setiap bahagian ada perbezaan dan sebagainya. Semuanya merupakan nikmat dan keagungan luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak perkara daripada tubuh badan kita ini kita tidak perlu untuk tadbirnya sendiri. Semuanya dijalankan ataupun ditadbirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perintah dan melalui malaikat-malaikat yang menjaga daripada diri kita. Maka dengan kita berfikir, mensyukuri daripada setiap nikmat, dan antara yang mudah yang diingatkan kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita sentiasa baca doa untuk keluar dan masuk daripada tandas dan sebagainya. Apabila kita buang air dan sebagainya, merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang memudaratkan tubuh badan kita itu keluar dengan mudah, dengan pada waktu yang boleh kita kawal dan kita boleh plan. Ini merupakan nikmat yang agung. Adapun mereka-mereka yang ditarik nikmat ini, terpaksa menggunakan beg dan sebagainya, terpaksa bersusah payah untuk mengeluarkan daripada perkara-perkara yang mendatangkan mudarat kepada tubuh badan mereka, mendatangkan kesusahan dalam kehidupan, bahkan mendatangkan kesusahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digunakan nikmat akal fikiran ini untuk memikirkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara yang kita tahu pun kita belum lagi mensyukuri daripada nikmat Allah, apatah lagi nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui. Nikmat yang boleh kita rasa tapi kadang-kadang kita tak sedar, nikmat yang kita tidak ketahui dan sebagainya. Maka hendaklah kita bersyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana apabila kita berfikir kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ianya akan membuahkan sifat syukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertafakur atas nikmat-nikmat Allah akan membuahkan kasih sayang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita merasakan pemberian Allah, apabila kita sentiasa ingat akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana banyak daripada nikmat-nikmat tersebut kita tak mampu untuk nak usaha untuk nak dapatkannya. Walaupun kita mempunyai duit yang banyak, tapi kita tak mampu untuk membelikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan dengan nikmat-nikmat mana yang kamu ingin dustakan. Banyak daripada nikmat yang Allah berikan tapi kita tidak mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita juga adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kita Al-Quran, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekali bersabda, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, celaka bagi orang yang membacanya akan tetapi tidak bertadabbur, tidak menghayati, tidak mengambil peringatan daripada apa yang diturunkan. Iaitu satu hari Nabi SAW keluar daripada rumah baginda yang mulia, menuju kepada masjid ataupun kepada mihrabnya. Maka Sayyidina Bilal berjumpa dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Bilal melihat Nabi SAW dalam keadaan menangis ataupun baru lepas menangis. Dan Sayyidina Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku nampak kesan tangisan pada mata kamu. Ini menunjukkan bahawa apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah tafakkur, iaitu berfikir sehingga fikir itu menjadi asbab terlinangnya air mata daripada mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Orang yang menangis, yang mana orang ini telah dijamin, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara ibadah mata juga adalah tangisan kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ibadah mata itu adalah tangisan kerana rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana malu terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ibadah mata itu rindu kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling agung daripada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan disebutkan bahawa mata yang menangis di dunia kerana takut dan rindu kepada Allah akan gembira pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis, kullu ainin bakat yaumal qiyamah illa ainain, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah, ay la yanam fi sabilillah. Ini setiap mata itu akan menangis pada hari kiamat kecuali dua jenis mata, iaitu mata-mata yang di dunia mereka menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mata-mata yang menangis ataupun yang mata-mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mereka bercelik, yakni berdiri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menjadi pengawal ataupun pengawas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Nah, bila last kita menangis kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita menangis kerana malu, yakni kerana mendapat berbagai jenis nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Qala Sayyiduna Bilal. Naam. Dan disebutkan bahawa sebahagian orang-orang salih ini mereka menangis setiap malam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan mereka ini melakukan dosa yang besar. Ini sebahagian daripada ahli keluarga orang-orang salih, mereka menceritakan tentang tangisan ayah ataupun ahli keluarga mereka, yakni mereka mengatakan bahawa ayah ataupun ahli keluarga mereka menangis setiap malam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan mereka ini melakukan dosa-dosa besar. Yakni orang yang betul-betul rasa bersalah akan menangis seperti itu, sedangkan mereka ini tak melakukan apa kesalahan, akan tetapi mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana asbabnya adalah mereka sentiasa merasakan kekurangan ataupun merasakan betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Bilal, "Ya Rasulullah, atabki?" Wahai Rasulullah, adakah kamu menangis? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa laqad unzilat ilayya al-barihah ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Telah turun kepada aku beberapa ayat semalam yang mana celaka bagi orang yang membaca daripada ayat tersebut akan tetapi tidak menghayati daripada ayat-ayat tersebut. Apakah ayat dia? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian, di dalam ciptaan langit dan bumi itu dan perubahan siang dan malam, pertukaran siang dan malam itu terdapat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka-mereka yang mempunyai akal fikiran, yang bagi mereka-mereka yang menggunakan akal fikiran mereka. Ramai orang yang mempunyai akal, akan tetapi tidak ramai yang menggunakannya atas perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir dengan akal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu menghayati? Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Iaitu melihat dengan mata hati. Dan antara hak daripada Al-Quran, antara adab sewaktu membaca Al-Quran adalah untuk menghayati daripada isi kandungannya, bertafakur tentang nikmat-nikmat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang mana apabila kita bertafakur akan mendatangkan sifat syukur di dalam hati manusia. Dan manusia ini tabiat dia suka kepada orang-orang yang banyak melakukan kebaikan kepada diri dia, yakni apabila dia merasakan dia mendapat manfaat ataupun nikmat daripada seseorang, maka dengan semula jadinya dia akan cenderung hatinya kepada orang tersebut. Maka apabila dia sedar bahawa kesemua nikmat yang dia dapat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mudah untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mudah untuk dia meninggal daripada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala kerana hatinya telah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala zalik. Ya Allah, ya ini apa-apa aku berpagi dengan berbagai jenis nikmat yang datang daripada kamu, sama ada directly, sama ada terus daripada Allah, ataupun nikmat itu melalui perantaraan hamba-hambamu. Maka pada hakikatnya kesemua nikmat yang kita dapat sama ada directly daripada Allah ataupun melalui perantaraan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk mensyukuri daripada orang-orang yang menjadi wasilah, orang-orang yang menjadi perantaraan untuk kita dapat akan nikmat tersebut. La ilaha illallah. Naam. Dan pada waktu yang sama, antara asbab untuk kita menjaga daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita mensyukuri daripada nikmat.
ataupun nikmat itu apabila disyukuri, ianya akan menjadi asbab ianya terjaga. Nikmat itu terpelihara daripada ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu mensyukuri daripada nikmatku, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan daripada nikmat tersebut. Maksud ditambah itu maksudnya tidak akan dikurang. Paling kurang nikmat itu akan berterusan. Nikmat itu paling kurang akan berterusan, akan tetapi Allah janjikan la azidannakum, aku pasti akan tambah. Maksudnya nikmat itu akan sentiasa bertambah, sama ada nikmat itu daripada segi nilainya ataupun daripada kenikmatan yang kita mampu ataupun yang kenikmatan yang kita rasai daripada nikmat tersebut. Subhanal Khaliq. Terkadang kita rumah yang sama, terkadang kereta yang sama, terkadang orang ahli keluarga yang sama, akan tetapi kenikmatan yang kita dapat apabila kita mendapat kenikmatan yang lebih daripada benda yang sama, sehingga kita tidak merasakan ada perlu untuk menukar daripada perkara-perkara tersebut. Wahakadha, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya seperti yang disebutkan di dalam syurga, nikmat itu nikmat yang sama, akan tetapi apabila seseorang itu makan daripada buah yang sama, gigitan pertama itu sedap, gigitan yang kedua lebih sedap daripada yang pertama, padahal buah yang sama. Gigitan yang ketiga itu lebih sedap daripada gigitan yang kedua, dan wahakadha seterusnya ilal abad, sehingga bila-bila. Benda kenikmatan itu sentiasa bertambah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kenikmatan di dunia ini, apabila Allah Subhanahu wa taala tambahkan kelazatan terhadap sesuatu nikmat itu, maka perkara yang sama kelazatannya itu bertambah. Kita merasakan akan kenikmatan, kelazatan daripada nikmat tersebut. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, iaitu perkara yang kedua yang disebutkan di sini adalah tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, hendaklah tafakkurmu itu terliput dengan ilmu Allah terhadap dirimu, pemandangannya kepadamu serta terdedahnya rahasiamu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sebenarnya kami telah menciptakan manusia itu, dan kami mengetahui apa yang mewaswaskan dirinya, dan kami adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, ada bersama kamu biar di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Firman-Nya lagi, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada bisikan 3 orang melainkan Allah Subhanahu wa taala yang keempatnya, dan tiada yang kelima melainkan Allah Subhanahu wa taala yang keenamnya. Dan tafakur ini buahnya hendaklah anda merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala jika dia melihatmu berada di tempat larangannya dan tiada mendapatimu di tempat suruhannya. La ilaha illallah. Naam. Jadi perkara yang kedua yang boleh kita gunakan akal fikiran kita untuk berfikir, untuk memikirkan tentangnya adalah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ini nak mengatakan di dalam ayat ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami adalah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nak mengatakan bahawa betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu meliputi daripada hamba-Nya daripada segala sudut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita dengan ilmu yang hakiki daripada segala sudut. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu perkara pun yang terlepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Zarrah ni macam mana? Zarrah ni kalau ada matahari dekat luar, dia masuk cahaya matahari tu ke dalam tingkap rumah, kemudian kita nampak macam ada habuk-habuk. Lebih kurang tu zarrah. Ini tidak ada satu zarrah pun yang terlepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat di dalam diri kita ni kalau bukan beribu-ribu, berjuta-juta zarrah.
dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami tahu bisikan hatinya. Ini kalau bisikan hati yang berada di dalam hati kita, dalam roh kita ini, apatah lagi apa perkara-perkara yang kita lakukan secara zahir, apatah lagi perkara-perkara yang kita lakukan secara zahir. Sehingga berkata satu orang alim yang mempunyai ilmu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu melakukan di tempat yang mana pengawasan Allah tidak ada bersama kamu. Apabila kamu ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu melakukan di tempat yang mana pengawasan Allah tidak ada bersama kamu di situ. Nak mengatakan bahawa tidak akan ada tempat di mana terlepas kita daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat di atas muka bumi ini yang mana berada di luar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berada di luar daripada pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bertafakur, berfikir tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha meliputi ini, maka ianya akan mendorong kita agar supaya sentiasa bermuhasabah, rasa diri ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa perlunya kita bermuhasabah tentang perkara yang kita lakukan, perkara yang kita cakapkan, perkara yang kita lihat, perkara yang kita dengar, perkara yang kita lakukan dengan tangan, perkara yang kita lakukan dengan mulut dan dengan kaki dan sebagainya, sehingga setiap perkara yang berlaku itu kerana kita tahu ianya akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan dalam satu riwayat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu bermuhasabah tentang diri kamu itu sebelum kamu diperhitungkan di akhirat nanti. Sehingga setiap hari kalau boleh kita adakan plan di pagi hari apa kebaikan yang kita nak lakukan, dan di malam hari apa perkara yang baik telah kita mampu lakukan, dan apakah perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan ataupun tergelincir daripada melakukannya, agar supaya kita dapat kurangkan ataupun dapat tinggalkan secara keseluruhan. La ilaha illallah. Dan kita mengetahui tentang betapa terperincinya penulisan buku catatan oleh para malaikat. Ya, ini sehingga dikatakan bahawa kalau kita senyum itu pun sama ada senyum itu dengan ikhlas ataupun senyum itu secara sinis. Ya, ini kita kelip mata itu kerana nak secara positif ataupun kelip mata itu kerana untuk nak mengumpat bersama orang lain ataupun untuk nak mengiyakan tentang perkara buruk yang dikatakan oleh orang lain dan sebagainya. Setiap ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intonasi apabila mengatakan sesuatu perkara, adakah dengan dikatakan sesuatu perkara itu dengan adab, adakah sesuatu perkara itu dikatakan dengan kurang adab dan sebagainya. Setiap perkara itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dicatat oleh para malaikat. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana berapa ramai kita menggunakan mata kita ini untuk merendahkan orang lain hanya dengan pandangan. Ini tak perlu untuk buka mulut, tak perlu untuk nak, ataupun sekarang ni dengan jari je kita boleh menghina orang lain. Bahkan kita boleh menghina bukan orang yang berada di hadapan kita, kita boleh menghina orang satu dunia. Kita boleh malukan satu orang itu dengan semalu-malunya hanya dengan jari jemari kita. Waliyatubillahi tabaraka wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala apa yang terdapat tujuh petal langit, di tujuh petal langit dan bumi, dan apa-apa yang terdapat di dalam bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan kalau kamu menzahirkan apa yang ada pada diri kamu, aw tukhfuhu, ataupun kamu menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, Allah Subhanahu wa taala akan pasti menghitungnya, akan berada di dalam buku catatannya Allah Subhanahu wa taala ataupun buku catatan kamu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada suatu hari kamu akan dapati bahawa pada hari yang mana setiap nafsu akan mendapati bahawa setiap perkara kebaikan yang mereka lakukan itu hadir di hadapan mereka, tercatat di hadapan mereka. Wa ma 'amilat min su', dan apa-apa perkara yang buruk yang mereka lakukan itu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka mengharap kalau perkara-perkara buruk yang telah tertulis di dalam buku catatan mereka itu, mereka mengharapkan agar ada tembok yang besar yang menghalang di antara mereka dengan buku catatan tersebut. Seperti yang disebutkan,
Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka-mereka yang mendapat buku catatan daripada tangan kiri mereka itu, mereka akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Aku alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau aku tidak diberikan langsung buku catatan tersebut. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tak tahu pula apa yang akan bakal aku hadapi kerana amalan-amalan yang tercatat di dalam kitab tersebut. Maka apabila kuat pengawasan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa rasa bahawa kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya daripada kita buka mata sehingga kita tidur, bahkan hatta dalam tidur kita itu, sebelum kita tidur apa yang kita niatkan, itu pun semuanya berada dalam pengawasannya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan hadirnya sifat ini di dalam hati, sifat muraqabah di dalam hati, merasakan sentiasa dilihat, diawasi oleh Allah, maka akan datang perasaan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ada perasaan malu ni, dia susah untuk nak berbuat maksiat di hadapan orang. Kalau dia rasa orang tahu, orang lihat, dia akan malu. Jadi kalau orang ni ada perasaan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa mengawasinya 24 jam siang dan malam, di mana saja dia berada, maka dia akan meninggalkan maksiat insya-Allah Taala. La ilaha illallah. Maka orang-orang salih ini, dia bukan hanya malu melakukan maksiat yang dilarang secara luaran, bahkan bermaksiat di dalam hati pun mereka malu. Bermaksiat dalam hati macam mana? Merasakan orang itu lebih hina daripada orang lain. Ini ada sifat takabur, ada sifat riak, ada sifat ujub dan sebagainya, ada sifat hasad. Ini semua merupakan maksiat yang dilakukan oleh hati, iaitu melayankan daripada fikiran-fikiran yang buruk tentang orang lain. Ini bersangka buruk kepada orang lain merupakan maksiat daripada hati. Itu pun mereka akan tinggalkan, akan cuba berusaha untuk jauhkan daripada fikiran mereka. La ilaha illallah. Disebutkan dalam satu riwayat bahawa ada dua orang sahabat Nabi yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka ini berselisihan faham ataupun bergaduh tentang sebidang tanah. Kedua-dua mengaku bahawa tanah ini adalah milik mereka, dan setiap daripada mereka mengutarakan ataupun mengkedepankan daripada bukti-bukti yang mengatakan tanah ini adalah milik mereka. Jadi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni buat bandingan antara kedua-dua hujjah ataupun kedua-dua bukti yang dikedepankan kepada baginda, maka Nabi mengatakan bahawa tanah ini berdasarkan bukti merupakan milik si fulan A, milik A, dan bukan milik B. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan ini merupakan judgement ataupun hukuman ataupun apa yang aku putuskan, ini berdasarkan bukti. Akan tetapi kalau orang yang mengemukakan bukti tersebut mengemukakan bukti yang palsu, dan dia sendiri tahu bahawa bukti yang dia kedepankan itu adalah bukti yang palsu, maka apa yang dia dapat daripada sebidang tanah, yakni dia menang kes lah, senang kata, dia menang kes sehingga dia dapat tanah, maka tanah itu merupakan sebahagian daripada api neraka yang dimiliki waliyazubillah tabaraka wa ta'ala. Maka selepas Nabi SAW memperingatkan kepada sahabat-sahabat tentang perkara tersebut, maka kedua-dua mereka enggan untuk menerima daripada tanah tersebut kerana takut-takut tanah itu ataupun bukti yang mereka kedepankan itu adalah bukan bukti yang kukuh waliyazubillah tabaraka wa ta'ala, yang pada akhirnya Nabi SAW setelah melihat kedua-dua enggan untuk menerima daripada tanah, maka Nabi membahagikan tanah itu kepada dua-dua dapat bahagian yang sama banyaknya. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Dan ada satu kaedah yang menyebutkan nahnu nahkum bil-zawahir wallah yatawallas sarair. Kami hanya menghukum daripada segi zahir, yakni mengikut bukti-bukti yang ada di hadapan mata, akan tetapi yang mengetahui isi kandungan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu lebih mengetahui tentang hati sanubarinya. Dia tahu apa yang betul, apa yang salah, apa yang dia sembunyikan, apa yang dia zahirkan dan sebagainya. La ilaha illallah. Maka apabila kita kuat merasakan akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang setiap gerak-geri kita, maka kita akan malu untuk mengatakan perkara yang salah, untuk menggerakkan mana-mana tubuh badan kita itu atas perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di sini adalah buah daripada tafakur ini akan membuahkan
Naam. Naam, merasa malu sehingga malu jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjumpai kita di tempat yang disuruhnya, dan malu apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita berada di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Akan tetapi waliyadzubillah, sekarang ni sifat malu telah hilang. Sifat malu telah hilang daripada hatta orang-orang yang beriman. Imannya sangat lemah sehingga dia tidak merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya sangat lemah sehingga sifat malunya sudah hilang, even walaupun dilihat oleh orang secara berdepan. Yang ini mereka tidak malu untuk melakukan maksiat secara terang-terangan, waliyadzubillahi tabaraka wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat sifat malu ini. Idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Apabila telah hilang daripada sifat malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Ini apabila hilang sifat malu, maka seseorang itu akan mampu untuk melakukan apa jenis kesalahan, sama ada orang tahu, orang tak tahu, dah ditangkap ataupun tak ditangkap dan sebagainya, semuanya dia tidak kisah. Kerana apa? Kerana dia dah hilang daripada sifat malu. Yang mana al-haya'u syu'batun minal iman. Yang mana sifat malu ini merupakan sebahagian daripada iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iman ataupun sifat malu ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada anak kecil daripada mereka kecil lagi. Sewaktu anak itu kecil, sifat malu ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan ini tugas ibu bapa untuk kawal ataupun untuk melindungi daripada sifat malu ini daripada hilang daripada anak-anak. Disebutkan tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini sangat malu dan lebih malu daripada anak dara yang berada di dalam biliknya, min khidriha. Ya, ini nak katakan dulu anak-anak dara bukan anak dara yang dilepaskan keluar. Ya, ini akan iaitu mereka akan berada di dalam rumahnya, terjaga kemaluan, terjaga kehormatannya dan sebagainya. Sehingga nak dikatakan sahabat-sahabat nak menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya malu, lebih malu daripada anak dara yang berada di dalam rumahnya ataupun di dalam biliknya. Akan tetapi waliyadzubillahi tabaraka wa taala, sekarang ini zaman fitnah, zaman kerosakan akhlak, yang mana hatta anak-anak dara waliyadzubillah ya ini telah kenal tentang banyak daripada perkara-perkara dunia melalui handphone, melalui internet dan sebagainya, perkara-perkara yang tidak sepatutnya orang-orang yang berusia sebegitu untuk mengetahui. Akan tetapi perkara-perkara tersebut telah masuk di dalam rumah kita, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Merupakan tugas daripada ibu bapa untuk mendidik daripada anak-anak supaya mereka mempunyai sifat malu dan terjaga sifat malu di dalam diri mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apabila mereka membesar dan apabila mereka ini berada di luar pengawasan ibu bapa, akan tetapi mereka pengawasannya Allah Subhanahu Wa Taala itu kuat berada di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak akan melakukan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dan berikan dan lindungi diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat daripada dihadiahkan kita ini daripada sifat muraqabah, pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya anak-anak kita ini yang membesar ini, sehingga mereka diberikan sifat pengawasan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tak melakukan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di hadapan khalayak ramai ataupun secara senyap-senyap. Amin ya rabbal alamin. Naam, kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan dengan mengatakan, anda tetap masih cuai terhadap kewajipanmu. Dan ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Haddad tentang perkara yang boleh kita lakukan muhasabah ataupun melakukan tafakur terhadapnya. Tentang anda tetap masih cuai terhadap kewajipanmu. Tentang kelalaianmu menjalankan tugas, wahai saudaraku, hendaklah anda memikirkan tentang kelalaianmu dalam menjalankan tugas ibadah terhadap Tuhanmu, dan kecuaianmu yang menyebabkan kemurkaannya dengan membuat apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Dan firman-Nya lagi, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu menyangka bahawa kami mencipta kamu sia-sia dan bahawasanya kamu tiada akan kembali kepada kami?
Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang mulia. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau patut bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu kamu akan menemuinya, iaitu mendapat ganjaran terhadap, mendapat balasan terhadap apa yang kamu lakukan. Tafakur seperti ini akan menambahkan ketakutanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikanmu sentiasa mencela dirimu serta memburukkan perilakunya supaya meninggalkan kecuaian dan menyegerakannya. La ilaha illallah. Naam. Ini antara perkara yang perlu untuk kita fikirkan dan selalu hadirkan di dalam fikiran kita adalah akan kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita sikit dan yang sikit itu pula penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekurangan. Ini apabila kita mengetahui matlamat hidup kita, kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan berapa banyak daripada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu digunakan untuk ibadah, yang mana diri kita ini bukan hanya diciptakan untuk solat sahaja, bukan untuk puasa sahaja, bukan untuk mengeluarkan zakat sahaja, akan tetapi seluruh anggota badan kita seperti yang telah kita sebutkan tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat daripada kehidupan kita. La ilaha illallah. Daripada waktu kita baligh sehingga sekarang ini, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada banyak-banyak ibadah tu, berapa banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tak mampu untuk mengatakan, kalau kita betul-betul jujur kepada diri kita, kita tidak mampu mengatakan walaupun satu pun daripada ibadah itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita diajar untuk berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kerahmatan Allah, dengan sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala, diterima seadanya amalan kita. Akan tetapi nak katakan betapa mudah, bukan nak dikatakan bukan mudahnya untuk seorang untuk satu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu merasakan ini, hadirkan perasaan ini dalam hati kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan kalau kita tanya siapa yang mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dalam kehidupan mereka, dan ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh para nabi, oleh para siddiqin, orang yang benar-benar jujur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kita tidur katalah kurang lebih 8 jam. Berapa hari yang mampu untuk kita istiqamah untuk nak buat adab tidur sebelum tidur, sehingga tidur kita itu dikira sebagai ibadah. Berapa banyak kali yang kita mampu untuk nak hadirkan niat-niat yang baik sebelum kita tidur. Tidur itu untuk menguatkan tubuh badan kita untuk beribadah dan sebagainya, untuk mengikut daripada sunnah Rasulullah. Berapa banyak kali yang mampu, ni dah diberikan ilmu, berapa banyak kali yang mampu kita nak istiqamah. Kemudian selain daripada tidur pula, bila berjaga, berapa banyak yang kita niatkan, ya Allah, aku bangun ini untuk melakukan ketaatan. Bangun daripada pagi dah pasang niat dalam hati, ya Allah, setiap saat yang aku berikan di siang hari ini, aku ingin melakukan ketaatan, baik solat, baik mengaji, baik ini dan sebagainya. Dan kita tahu pun, itu pun kita berkurangan daripada melakukan perkara tersebut. Wahakata. Maka itu sahaja dah mendatangkan dalam hati kita ini betapa banyak kita kurang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk lagi anggota-anggota lain dan sebagainya. Sehingga dikatakan bahawa orang-orang salih ini, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka apabila anak-anak mereka baligh, agar supaya pasang niat. Pasang niat, apa niat? Iaitu pasang niat untuk melakukan segala jenis ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin sepanjang hidup mereka. Iaitu daripada baligh itu sehinggalah mereka mati, pasang niat awal-awal. Ya Allah, aku niat untuk melakukan segala ketaatan yang telah Engkau perintahkan, yang telah Engkau fardukan, yang telah Engkau anjurkan dan sebagainya. Iaitu semampu mungkin, sebaik mungkin. Dan aku pasang niat agar supaya ditinggalkan segala kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatku semampu mungkin. Walaupun
ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita terhalang daripada melakukannya, akan tetapi insya-Allah dengan berkat niat yang diajarkan ataupun yang diingatkan itu, kita akan dapat pahala. Dan insya-Allah begitu juga patut kita hari-hari kita niat untuk melakukan ketaatan dan niat untuk meninggalkan daripada perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Setiap di awal tahun, di akhir tahun, seperti yang diajarkan yang kita baca di awal bulan Muharram, dan mungkin hari ini kita dah masuk bulan Safar ataupun akan masuk bulan Safar. Satu bulan daripada tahun 1443 Hijrah ni dah berlalu. Berapa banyak ketaatan yang telah kita buat, berapa banyak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tergelincir. Ini merupakan perkara-perkara yang perlu untuk kita muhasabah terhadapnya. La ilaha illallah. Kita melihat daripada anggota tubuh badan kita, mata kita berapa banyak kita gunakan untuk kebaikan, telinga kita berapa banyak kita melakukan untuk kebaikan dan sebagainya. Ini sahaja dah mengingatkan kita tentang banyaknya kekurangan yang ada di dalam diri kita. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kerja lain, tidak ada tugas lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ini tidak mengingkari tidak meninggalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sentiasa melakukan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat-malaikat yang sempurna macam ni pun ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila tiba pada hari kiamat nanti. Malaikat ni ada yang diciptakan untuk sujud je. Daripada hari dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, sujud saja. Ada yang dia ditugaskan untuk berdiri qiyam, ada yang ditugaskan untuk rukuk, ada yang ditugaskan untuk bertasbih, ada yang ditugaskan untuk beristighfar. Walhasil setiap malaikat ada tugas masing-masing. Tiba pada hari kiamat, mereka akan mengatakan subhanak ma abadnaka haqqa ibadati. Ya Allah, maha suci engkau, aku tidak beribadah kepada kamu seperti mana yang layak kamu disembah. Dan kemudian dikatakan, ya Allah, aku tidak mengenalkan akan engkau seperti mana yang layak untuk engkau dikenali. Wahakadha. La ilaha illallah. Ini malaikat yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Nabi SAW pun mengatakan perkara yang sama, sedangkan Nabi SAW adalah orang yang paling mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling mengenal akan hakikat keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Nabi, disebabkan pengetahuan Nabi SAW tentang keagungan Allah, maka disebabkan itu sentiasa merasa akan kekurangan daripada ibadah, sehingga apabila Nabi SAW salat sampai bengkak kaki, Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah sehingga bengkak kaki? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku ingin menjadi seorang hamba yang mensyukuri daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin luas ilmu seseorang itu terhadap keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan bertambahlah di dalam dirinya rasa kekurangan yang datang daripada dirinya. Yakni keagungan Allah itu luar biasa sehingga merasakan dirinya sangat kecil dan tidak ada perkara yang boleh dia lakukan kecuali untuk mengabdikan diri secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bertafakur tentang kekurangan kita ini akan membuahkan semangat untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasakan ibadah kita ni banyak, bahkan sentiasa merasakan kekurangan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mahmakan. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, satu orang ini beribadah selama 500 tahun. Dia beruzlah, dia bersendirian di satu pulau selama 500 tahun dan tidak perlu untuk nak pergi ke darat untuk mendapatkan daripada makanan dan keperluan hidup. Kerana apa? Kerana semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas pulau tersebut. Maka apabila orang ini meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, udkhulul jannata birahmati, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku. Maka orang ini mengatakan, ya Rab, bagaimana pula dengan amalanku? Yakni aku sudah beribadah selama 500 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hasibuh, yakni khalas, perhitungkan daripada ibadahnya. Maka apabila diperhitungkan ibadahnya, diletakkan ibadahnya 500 tahun itu di atas satu neraca
dan diletakkan satu nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di sebelah dacing, maka beratlah nikmat mata itu nak dibandingkan dengan ibadahnya 500 tahun. Maksudnya ibadah 500 tahun itu tak dapat nak bayar balik nikmat satu mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apatah nikmat-nikmat yang lain. Sehingga apabila perkara itu berlaku, maka hamba ini mengatakan, ya Rab, khalas, aku akan masuk syurga di dalam dengan rahmat Engkau. La ilaha illallah. Maka jangan sampai kita tergelincir merasakan bahawa kita ni orang yang baik. Jangan sampai, bahkan kalau kita boleh rasakan bahawa diri kita ni orang yang paling buruk yang berada di atas muka bumi ini. Di kalangan orang-orang Islam, kita inilah orang yang paling teruk sekali. Dan ini dirasakan dalam hati. Yang ini tidak perlu untuk dikatakan, oh aku orang yang tak baik, aku ni orang yang paling teruk lah. Itu tawaduk, sifat rendah diri ini tempatnya di dalam hati. Kita merasakan bahawa setiap orang yang berada di atas muka bumi adalah lebih baik daripada kita. La ilaha illallah. Naam. Dan salah satu lagi sebab kenapa kita perlu untuk tidak merasa bangga dengan apapun ibadah yang kita dapat lakukan. Yang pertama, kerana ini adalah semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mampu kita untuk melakukan apa-apa ibadah melainkan daripada taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyaknya ibadah ini tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat tanpa adanya keridaan dan pengkabulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita tahu, ada satu makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka ibadahnya luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahawa tidak ada satu tempat pun di bumi ataupun di langit kecuali telah diibadah ataupun telah disujud oleh makhluk tersebut. Akan tetapi disebabkan perasaan bangga yang telah meresap ke dalam hatinya, maka dia merasakan dirinya lebih mulia daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, sehingga dia tidak ingin bersujud kepada kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang perintah dia untuk bersujud kepada hamba Allah yang lain, tapi dia enggan untuk dan dia siapa adalah iblis. La ilaha illallah. Dia rasa dia diciptakan lebih awal daripada Nabi Adam. Dia rasa dia telah beribadah lebih lama daripada Nabi Adam. Mengikut fikiran dia, takkanlah orang yang baru diciptakan, orang yang lebih junior ini lebih mulia daripada dia. Sehingga dia menjadi sombong dengan amal ibadah dia. La ilaha illallah. Dan dikatakan bahawa sombong dengan amal ibadah ni lebih bahaya daripada sombong dengan harta benda. Sombong dengan amal ibadah ini lebih berbahaya kepada seseorang daripada dia sombong dengan harta kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak bagi seseorang itu merasa bangga dengan ibadahnya. Dan kalau kita tengok Nabi SAW orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang paling sempurna ibadahnya, masih lagi bersifat tawaduk, masih lagi bersifat rendah diri, masih lagi memuliakan orang lain yang berada di sekelilingnya. Bagaimana pula kita yang tak ada benda, ibadah kita seakan-akan tak ada, dan kalau ada pun banyak kekurangan seperti yang kita sebutkan. Maka dengan itu kita tidak layak untuk bersifat bangga diri dengan apa-apa pun yang diberikan oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik daripada perkara-perkara dunia, harta, kepandaian, kebolehan, kepakaran, nasab dan sebagainya. Tak ada satu perkara pun yang boleh untuk kita nak berbangga diri terhadap orang lain. Kerana apa? Kerana itu merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan tafakur ini akan membuahkan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasakan ibadah kita ini banyak, bahkan merasakan sikit, dan sentiasa perlu berusaha untuk menyempurnakan daripada ibadah tersebut. Disebutkan oleh orang salih. Satu orang salih ni dia mengatakan bahawa kalau aku dapat tahu dengan pasti Allah terima satu subhanallah aku, kalau aku dapat tahu secara pasti Allah terima satu daripada subhanallah aku, maka aku akan berikan orang kampung ataupun penduduk kawasan aku ni makan daging selama seminggu. Setiap orang aku akan bagi makan daging selama seminggu. Ini satu orang saleh yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki ilmu dan juga rezeki daripada harta dunia, diberikan kekayaan. Jadi dia mengatakan bahawa kalau aku tahu bahawa Allah
menerima daripada satu tasbih aku akan bagi makan orang kampung aku ni selama seminggu akan kambing. Nak menunjukkan bahawa betapa susahnya sesuatu ibadah itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat ibadah yang ikhlas itu tidak mudah. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas ini merupakan satu perkara yang perlu usaha yang dengan bersungguh-sungguh. Naam. La ilaha illallah. Dan kehidupan kita di atas muka bumi ini memang nak tak nak perlu berusaha. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan berusaha dengan bersungguh-sungguh sehingga kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama ada seseorang itu melakukan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan, perkara-perkara yang baik, ataupun melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala waliyazbillah, dia melakukan perkara tersebut bersungguh-sungguh dan akan mendapatkan daripada azab waliyazbillah. Jadi kalau kita dah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah tahu dah sama ada berusaha bersungguh-sungguh dapat syurga ataupun berusaha bersungguh-sungguh dapat neraka waliyazbillah, maka kenapa kita pilih pengakhiran ataupun natijah yang buruk sedangkan kita mampu untuk memilih daripada natijah yang baik. Dan di sini juga dapat kita fahami bahawa orang yang tidak mahu berusaha dengan bersungguh-sungguh, orang sama ada yakni orang yang bersifat malas ataupun orang yang merasakan dia tidak mampu untuk melakukan, itu merupakan satu perkara yang buruk di dalam agama Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak suka orang yang malas. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka orang yang malas, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat malas, iaitu diajarkan umatnya agar supaya memohon daripada Allah untuk dilindungi daripada sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada sifat ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu perkara yang baik ataupun daripada sifat malas. Kalau Nabi minta perlindungan daripada sifat malas, yang mana malas ni akan menyebabkan kita terlepas daripada banyak kebaikan, sama ada kebaikan dunia ataupun akhirah, apatah lagi pentingnya untuk kita minta perlindungan daripada dosa-dosa dan maksiat waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan ini secara ringkas kita telah diingatkan oleh Imam Haddad untuk bertafakur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana bertafakur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuahkan sifat syukur, akan memberikan kepada kita sifat syukur dan juga sifat akan membuahkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, dianjurkan kepada kita untuk bertafakur tentang ilmu dan pengawasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana ianya akan membuahkan rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan membuahkan rasa malu untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dianjurkan untuk kita bertafakur atas kekurangan diri sendiri, yang mana dengan kita bertafakur atas kekurangan diri sendiri ini akan membuahkan semangat untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akan membuahkan rasa ketidaksempurnaan ibadah yang kita lakukan, sehingga kita akan dijauhkan daripada sifat berbangga diri daripada apa-apa ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan sambung daripada bab ataupun daripada perihal tafakur. Antaranya adalah bertafakur tentang hakikat kehidupan dunia dan juga bertafakur tentang kematian, dan juga perkara-perkara yang akan dibahaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada apa yang telah diperdengarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala manfaatkan kita dengan ilmu ni, dan semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya iman kita kepada Allah, dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan bertambahnya ilmu, bertambah kecintaan kita terhadap Allah dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita pengakhiran yang baik. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi kullina salih jami' akhiratud dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواء ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.